kita hari ni pun tak lama sebab ada satu lagi kemahiran yang saya tak cover, iaitu agak-agak siapa boleh teka, ada satu kemahiran yang saya belum cover. Pada awal kemahiran membentuk induksi set, kemahiran probing, kemahiran penilaian, kemahiran menutup dan kesimpulan dan penutup. Ada satu, dia actually dia selepas probing sebenarnya saya termiss hari tu. Anybody can guess? Okay, misalnya kemahiran membuat RPH, dia dalam proses pengajaran, RPH tu sebelum dalam pengajaran. Okay, dia contohnya macam ni, kalau saya mengajar, yes betul Zah, kemahiran menerang atau memberi penerangan, okay. Jadi dia actually this is salah satu siasa yang kadang-kadang lag dalam student kita masa pergi latihan mengajar. Saya dapat beberapa komen daripada penilai, supervisor yang mengatakan kadang pelajar S1 tak pandai terang, tak pandai menerangkan. Okay. Dia probing soalan, lepas tu dia tak ulang balik jawapan student, dia tak huraikan sedikit, memberi contoh lain. Lepas tu dia kata misalnya saya tanya Zati, tadi kita dah dengar maksud sarapan pagi. Okey, boleh Zati ulang semula. Okey, Zati pun ulang semula. Okey, jadi lepas tu itulah maksudnya sarapan pagi. Jadi dia tak, cikgu tu dia tidak meng-explain ataupun elaborate bagi kefahaman lebih dalam lagi. Okay. Sebab tu lepas kita dah probing pelajar, apa sarapan pagi tu apa? Okay, saya pun tanya Lazwa, saya tanya Hazika, saya tanya Fariha. Okay, lepas tu masih kata sarapan pagi itu ialah set menu makanan yang kita makan sebagai meal pertama di pagi hari. Okay, jadi itu konsep, itu maksud definasi ni. Lepas tu aku jawab. Okay, lepas tu saya suruh kira penulang. Okay, dengan perkataan sendiri. Okay, lepas tu selepas pelajar ulang, sepatutnya cikgu akan terangkan menggunakan ayat cikgu. Okay, jadi kalau ikutkan definasi yang cikgu dah tunjuk dekat papan, dekat slide dan juga kawan-kawan awak. Okay, semua tahu sarapan pagi itu ialah meal yang pertama. Okey, jadi meal yang pertama adalah meal paling penting sebabnya dia memberi tenaga pertama kepada tubuh badan. Sebab tu kalau orang putih kata breakfast is like a queen, sebab itulah meal makanan kita yang pertama dalam hidup kita pada hari itu. So it has to be kena nutritious, kena lengkap, dan memberi tenaga untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan biasanya sarapan pagi ni kita makan waktu pagi lah, kecuali awak bangun tengah hari tak panggil sarapan pagi, kita panggil sarapan tengah hari. Okay. Jadi kita ada elemen penerangan sedikit selepas lepas tu baru kalau kita nak buat penilaian formatif. Okay, Fatin boleh tak Fatin kenapa breakfast itu penting dalam hidup kita? Jadi kita boleh tanya balik pada ni berdasarkan untuk formatif. Penilaian formatif, okay? Alright. So itu yang dinamakan kemahiran menerang. Maknanya bukannya lepas belajar cakap, okay kita pergi pada next subtopik. No, cikgu kena huraikan sedikit. Tapi perlu ada apa orang kata tidak terlalu panjang lah. Okay. So kita tengok, saya akan share screen apa sebenarnya kemahiran menerang. Tak apa, lepas ni saya akan bagi contoh pengajaran macam mana yang saya kata kemahiran menerang tu.
simple je kita punya kuliah hari ni, tak lama pun sebab ada berapa slide saja, ada 11 slide saja. Okay. So kalau kita tengok kemahiran menerang, is one of the penerangan yang saya rasa perlu ada, sebab dalam subjek-subjek berkaitan dengan SRT, memang SRT adalah satu subjek yang tentang kehidupan, tapi ada perkara yang kadang-kadang pelajar tak pernah dengar. Contohnya kalau kataan misalnya iontophoresis, pelajar kita tak boleh nak suruh dia probing kecuali kita dah suruh dia cari maklumat sebelum itu. Kita bolehlah probe dia. Tapi dalam nak menerangkan the process science, they won't be able, especially kalau pelajar-pelajar sekolah ke pelajar-pelajar KV kan, mereka agak knowledge science mereka belum sampai ke tahap mereka boleh berfikir ke arah itu. Jadi dalam konteks tersebut cikgu tu kena main peranan menerangkan. Jadi kemahiran menerang adalah sangat penting untuk kita nak deliver the whole concept, the whole idea dan the whole maklumat. Jadi untuk hari ni kita akan tengok maksud. Kita akan tengok maksud. Right. Lepas tu kita akan tengok matlamat dia. Matlamat kenapa kita perlu beri penerangan. Lepas tu kemahiran yang perlu ada semasa kita memberi penerangan dan apa bezanya memberi maklumat dengan memberi penerangan. Ada bezanya, memberi maklumat dengan memberi penerangan. Ada bezanya. Ada beza, Alright. So yang untuk hari ini kita akan cakap maksud, matlamat, lepas tu apa dalam kita menerangkan apa yang perlu ada dan apa beza memberi penerangan dan memberi maklumat. Alright. So kita tengok apa maksud memberi penerangan. Kalau kita tengok, kalau you all tengok ni lah kemahiran memberi penerangan, maksud dia kita menceritakan, menjelaskan, menggambarkan, dan definitely dia akan, bila kita mencerita, menjelaskan, menggambarkan, definitely dia akan memindahkan sesuatu pengetahuan kepada orang lain. Dalam PNP, kemahiran memberi penerangan perlu digunakan bersama apapun juga kaedah mengajar yang dipilih. Dia berlaku masalah bila kita pelajar, lepas tu kita tak terangkan balik. So the student dia tak tahu direction. Dia probing. So what? Student pensyarah dia tak simple, dia tak terangkan, lepas tu dia tak mengukuhkan lagi jawapan pelajar. So actually menerangkan tu dia mengukuhkan lagi jawapan pelajar dan dia affirm, dia confirm maklumat yang cuba disampaikan oleh pensyarah melalui probing tadilah. So the step is kalau sesuatu tajuk tu kita probe untuk dapatkan idea pelajar, student bagi idea, kita kaitkan dengan maklumat dan maklumat dan juga idea yang sebenarnya. Lepas tu kita buat penerangan sedikit dan kita simpulkan apa yang maklumat sebenarnya. That is the most important thing, supaya student dia tahu direction. Dia tahu masa probing mungkin ada maklumat-maklumat yang tak berapa nak tepat. Jadi di situ peranan guru untuk pandu pelajar supaya dapat maklumat yang lebih tepat. Alright, lepas tu kita tengok apa di matlamat. Matlamat dia tadi kan yang objektif yang kedua kita adalah matlamat. Yang pertama matlamat dia, objektif kita memberi kemahiran menerang ni pertama untuk menjelaskan maklumat. Menjelaskan maklumat ni mungkin berkaitan dengan definisi kat sini, maksud, konsep, fakta, isi pelajaran, faktor, langkah-langkah kan dalam satu-satu jangka masa yang singkat dengan memberi contoh-contoh sesuai lah. Biasanya ini maklumat yang agak sukar dan agak yang susah dan sukar difahami oleh pelajar jika dia mencari maklumat sendiri. Jadinya contohnya kat sini saya bagi macam proses sains misalnya osmosis,
Okay. Pelajar boleh cari maksud dalam buku tapi dia tidak faham. Sebab dalam buku tu kadang-kadang dia punya explanation dalam buku tu kadang-kadang kalau kita baca tak faham. Kalau you all sendiri saya rasa baca definasi ke yang diberi dalam buku tu kadang dia punya ayat tu kita tak faham. Apa maksudnya kan? Jadi daripada situ cikgu yang kena clearkan maksud osmosis sebenar. Okay. Ayat tu memang mungkin dalam buku tu ayat tu komprehensif tapi student tak dapat tangkap maksud dia. Okay. Okay, jadi kadang-kadang kita kena bagi comparison. Contohnya kalau kita nak, contohnya bagi contoh kalau nak menerangkan tentang maksud voltan ke watt ke, okay. Jadi kalau kita kata kalau arus elektrik tu dia macam sungai. Okay, kalau rintangan tu dia macam batu-batu. Kalau banyak rintangan, jadi kita kena bagi dia macam perbandingan supaya dia faham. Okay. Jadi contoh yang boleh saya bagi lagi contohnya macam okay, kalau kita nak menshampoo rambut kan, bukan shampoo rambut, apa yang kita boleh bagi dia perbandingan ataupun metafora dengan yang lain. Okey, contohnya proses pembauran dalam sains air dengan minyak kan dia tak boleh bercampur kan? Bercampur. Jadi kita perlu ada magnifying ejen pembauran supaya air dengan minyak tu boleh bercampur. Okey. Jadi ejen pembauran dia macam kalau misalnya adik-beradik bergaduh kan, you dengan kakak bergaduh, tak boleh pergi. Lepas tu dia kena ada orang tua yang menasihati supaya dia boleh get along. So ejen pembaur dia akan menjadi orang tengah supaya air dengan minyak ni boleh bercampur. So bila kita membuat satu metafora, pelajar lebih faham, especially dalam kita nak menerangkan proses sains lah. Okay. Right. Itu objektif pertama lah kenapa kita nak kita perlu menerang untuk menjelaskan maklumat yang bila pelajar baca, misalnya baca slide saya, pelajar tak, itu aja dia faham kat situ tapi what is the explanation behind that dia tak pernah tahu. Jadi kita kena menjelaskan maklumat. Okay. Tujuan kedua adalah untuk menghuraikan proses. Okay, menghuraikan proses ni maksudnya menghuraikan proses, peraturan, undang dan prosedur lah. Okay, contohnya macam proses menghasilkan pastry lapis. Okay, pastry lapis, siapa boleh terang kat saya pastry lapis? You dah belajar kan? Saya ingat dulu masa saya buat pastry lapis, saya punya lab dulu bersama dengan lab you all lah kat bawah. Tapi masa tu lab kat bawah tu dia terbakar. Jadi saya masa buat pastry lapis tu kat lab kami dipindahkan dekat sebelah fakulti sains komputer dulu depan sini. Dulu sains komputer dekat tepi belakang ekologi. Dia ada satu makmal subjek ekologi, dia ada subjek masak. Jadi dia orang ada macam satu dapur yang dia orang guna kadang-kadang. Jadi kat sana pelajar S1 masa tu dipindahkan dekat situlah untuk subjek masak, menumpang fakulti ekologi punya di sebelah dekat belakang sana lah fakulti sains. Jadi saya ingat lagi masa tu kita panggil bangunan kayu. Lab tu dia tak ada aircon. Sebab kalau nak buat pastry lapis kena berekon. Sebab pastry lapis ni kita gelek dia, lepas tu kita kena atur lemak, especially butter ke margarine, kita kena atur lemak, kita tutupkan dia, lepas tu kita gelek balik. Lepas tu bila tak ada aircon, suasana dalam lab tu dengan panas oven, lemak tu akan cair. Jadi untuk mengelakkan cair, setiap kali proses saya letak lemak susun tu, setiap kali tu saya kena simpan dalam peti ais. Dah keras lemak tu, okay, baru boleh keluarkan, saya gelek balik, letak, lepas tu lipat, letak susun balik lemak, lipat, letak dalam peti ais. Bila dah keras lemak tu balik, baru saya keluar. Okay, the process is that. Okay, kenapa kita perlu susun aturkan lemak-lemak tu antara lapisan-lapisan? Dia macam apa mana kertas. Proses nak susun ni, okay. Okay, ini misalnya ini kertas kehadiran. Okay, ini lapisan pertama nak buat pastry lapis. Okay, lepas tu susun butter atas ni, susun butter separuh je, separuh atas ni. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita pergi kat sini, kita kena gelek kat sini.
Kita kena gilik sesuai dia panjang sana. Lepas tu bila panjang sana, okey, kita susun pula butter atas ni. Jadi kita tutup macam ni pula. Kita gelik sampai dia dapat A4 size balik. Dapat A4 size balik. Okey, lepas tu bila dah gelik tu dapat A4 size balik, kita kena sengitkan balik supaya yang ikut A4 size, atur balik. Okay. So at the end, you akan dapat satu pastry A4 size yang tengah-tengah dia ada butter. Dia tepung butter sebab setiap kali kita gelik, kita akan dapatkan A4 size balik. Setiap kali. Jadi dia ada very thin layer. Tepung butter. Jadi bila kita bakar, bila lemak itu diserap ke dalam tepung, dia akan jadi hollow, dia akan jadi ruang. Itu sebab kita panggil lapis. Jadi that is the process kenapa dihasilkan, kita letakkan lemak butter ataupun margarine tu di tengah-tengah supaya bila margarine lemak tu mencair dan crease kan, dia akan rangupkan tepung tu. Okey, jadi tempat butter tadi menjadi ruang udara sebab kita merangup. Jadi dia ada ruang sebab tu panggil lapis. Memang seronok. Walaupun saya ingat lagi amali pastry saya 1 hari, berpagi sampai punam. Tapi memang seronok. Lepas tu balik bawa tepung badan. Okay, that is the process kita nak hasilkan pastry lapis. Okay. Jadi nak menghuraikan proses tu, kalau kita bagi dia, kalau bagi student, okay, kita maknanya sebelum kelas kita suruh student tengok video, dia boleh tengok, dia faham lah the process. Okay, proses dia kita kena letak butter, lipat, lepas tu letak butter, lipat, letak butter, lipat. Okay, kenapa the proses tu, itu pun kena teruraikan lah. Okay, sebab biasanya kalau dalam video, YouTube dia tak terangkan lah, kecuali kalau video yang berkaitan dengan akademik dia terangkan. Okay. Okay, ini yang saya kata tadi, penaklulan reasoning. Okay, penaklulan is the reasoning behind that. Kenapa berlaku? Kenapa kita buat ni? Kenapa jadi macam ni? Okay, macam proses kita menggunakan shampoo, lepas kenapa kita guna foundation? Conditioner. Okay, that is penaklulan reasoning. Okay, penerangan sebab musabab mengapa terjadinya sesuatu dan dapat membuat ramalan atau kemungkinan. That is reasoning ataupun penaklulan. Contohnya sebagai kenapa kek buah perlu diletakkan soda bicarbonate? Tidak perlu dimasukkan baking powder. Okay. Okay, jadinya itulah penaklulan ni kenapa cukup saya ada message masuk, saya terkonsentrate. Jadinya siapa tahu kenapa kek buah perlu diletakkan soda bicarbonate bukan baking powder. Ataupun kita perlu masuk baking powder tapi kita kena tambah soda bicarbonate. Edimidi knows. Okay, mungkin kalau you all tak belajar buat kek buah Ada belajar buat kek buah tak itu? Ada belajar tak buat kek buah? Ada tak belajar? Kek pisang ke? Ada. Ada. Kek apa? Kek buah. Kek buah. Okey, mesti Dr. Nisa ke Prof Syarif yang demo, yang ajar? Miss Ija. Miss Ija. Oh, Miss Ija. Okey, Miss Ija cerita tak kenapa? Kenapa resipi kek buah tu, you tengoklah mana-mana resipi yang ada unsur buah-buahan, tak kira lah pisang ke, kek buah ke, dia mesti ada tambahkan dengan soda bicarbonate. Ada jawapan kat bawah. Sebab asid buah. Okey, betul. Soda bicarbonate tu alkali. Okey. Okey, dia kata sebab buah ada asid. Soda bicarbonate tu apa? Dia alkali. Dia alkali. Okey, dia alkali. Okey, jadinya untuk neutralizekan, untuk seimbangkan pH dalam buah tu, sebab tu setiap kali kita masak kek buah yang ada asid, kita kena tambahkan
soda bicarbonate sebab soda bicarbonate adalah alkali. Okay, soda bicarbonate adalah alkali. Dan lagi satu, soda bicarbonate dia menggelapkan kek. Jadi kek buah kalau you tengok jarang yang cerah-cerah. Okay, jarang yang cerah-cerah sebab selalunya lagi satu kek coklat. Kek coklat biasanya kita akan tambahkan sedikit soda bicarbonate supaya memberi kesan dia warna dia gelap sedikit lah. Okay. Jadi kalau tanya pelajar sekolah mungkin dia tak boleh nak menjawab lah. Jadi penaklukan reasoning ni cikgu kena terangkan. Okay. Nak mengetahui sesuatu penaklukan reasoning tu you kena banyak baca lah. You kena banyak baca kenapa berlaku ini, kenapa rumah kita perlu menggunakan lampu LED, kenapa kita gunakan pendawaian single phase to phase ke apa jadinya that is reasoning, the reason behind that. Okay, jadi teknik kita kena tahu apa yang kita perlu sebelum kita membuat penerangan. Kita kena tahu apa dia kemahiran-kemahiran yang terlibat. Okay. Pertama kita kena rancang. Dalam kita nak membuat penerangan tersebut, kita kena tahulah pelajar kita siapa. Kalau pelajar kita yang agak pandai, kita boleh bagi dia bahan, dia baca dan kita boleh terangkan. Bila diterangkan yang mana yang lompong-lompong tu, kita suruh dia terangkan yang mana lompong-lompong tu, kita suruh dia, kita akan top up balik, cikgu akan top up balik. Okay. Bahan bantu mengajar, okay, pilih keadaan sesuai dan susun idea lah. Okay, kita kena merancang. Sebab knowledge dalam menerang tu cikgu kena ada. Okay, cikgu kena ada. Saya tengok kadang-kadang pelajar SRT ni bila dia, kadang-kadang saya dapat detect masa micro teaching dalam LMI. Kadang-kadang pelajar kita dalam sesuatu perkara tu sebab kita SRT ni kita tak belajar begitu mendalam, tapi bila pergi sekolah perkara yang diajar tu kadang-kadang lebih mendalam. Kadang-kadang dah belajar secara mendalam pun tak ingat juga. Okay, kadang-kadang dia buat itu yang berlakunya maklumat yang tak tepat. Especially selalu saya tangkap bila student kita ajar prinsip memasak dan kaedah memasak. Apa beza prinsip, berbeza kaedah masak. Dia selalu mix up. Prinsip ada dua saja. Prinsip memasak haba lembap, prinsip memasak haba kering. Okay. Lepas tu kaedah memasak itulah mengukus, merenih, menggoreng, menggrill, membakar. Okay. Situ selalu confused. Kadang-kadang student kita bila menerangkan tentang especially merendidih. Merendidih selalu salah konsep, salah maksud. Jadi lepas tu membakar dengan menggrill pun selalu mix up. Jadi kena bila kita nak mengajar sesuatu tajuk, make sure betul-betul mempunyai ilmu yang betul. Sebab kesian pelajar, you bagi ilmu, dia cakap macam mana pun dia akan percaya. Tak betul pun dia akan percaya. Dia akan serap aja pelajar ni. Jadi itu sebab kena tanggungjawab lah atas ilmu yang kita sampaikan kepada pelajar. Make sure betul. Make sure betul ilmu yang tu. Jadi kita kena rancang, kita punya knowledge tu kena betul-betul mendalam apa yang kita nak ajar. Okay? Ini kadang-kadang walaupun tak tahu, bantai je menjawab bila student tanya. Tak boleh lah macam tu. Make sure kalau tak tahu cakap saya rasa saya tak begitu pasti jawapan. Boleh tak saya check balik bila kita jumpa minggu depan nanti saya akan maklumkan. Just bagi tahu macam tu. Kalau you tak apa orang kata tak confirm, you bagi tahu macam tu. Okay. Alright. Yang kedua, mesti menepati sasaran. Okey. Kita kena tahulah student kita tu kebolehan dia macam mana, kemampuan dia macam mana, okey. Pengetahuan background dia macam mana, okey.
Lepas tu bahan bantu mengajar pun mesti sesuai dengan kumpulan tersebut. Okay. Janganlah you bahan bantu mengajar paper apa foolscap paper tulis macam tu je. Tak berapa nak cantik lah. Jadi sekarang ni saya rasa slide yang paling sesuai, menggunakan video untuk deliver the knowledge kan. Dan sumber mesti menepati maksud dan mudah diikuti. Make sure, okay? Alright. Maknanya maklumat yang penerangan kita tu kena sesuai dengan level pelajar lah. Okay? Jangan bahasa yang you guna ataupun cara menerang you tu tak sampai maksud. Okay? Nak sampai maksud tu you kena guna macam-macam cara lah. You kena bagi banyak contoh, you kena buat metafora, okay? Kemudian yang lagi satu kena menepati masa. Okay? Ini attention span kalau kita bercakap aja. Jadi dalam kelas saya tak berapa suka pelajar guru tu bercakap aja. Okay, tak boleh. Jadi kita kena banyak aktiviti menyoal. Tetapi kalau you tengok dulu cikgu guru dulu kan, dia kalau dia bercakap je. Dia tak bagus sebab dalam diri manusia tu kita ada attention span. Okay, kalau skala rendah 10-15 minit je dia boleh dengar cikgu cakap. Bila dia masuk kepada 15 minit 1 saat dia dah resah. Dia dah cuik kawan dia. Jadi tak boleh lah. Okay. Kalau pelajar sekolah menengah 20 hingga 25 minit lah attention span dia lebih lama, tapi saya tak suka guru bercakap je kan, kena ada interaction. Okay. Alright. Okay, ni teknik yang kemahiran seterusnya adalah kepelbagaian. Kena kepelbagaian kaedah lah, ada kaedah kuliah, perbincangan, demonstrasi, penyoalan, okay? Dan pendekatan pelbagai, ada individu, ada kumpulan, okay? Dan pelbagai ABM, tidak balas nada suara dan aktiviti. Okay. Okey, last kali dia juga sebagai membuat kesimpulan setelah menerangkan sesuatu. Jadi kita kena simpulkan. Bila kita cakap, kita boleh simpulkan balik dan mungkin kadang-kadang bila lepas probing, kita mungkin penerangan tak panjang dan kita kena simpulkan juga apa yang kita cakap, especially macam kita cakap tentang definasi, okay, dan juga faktor-faktor lah. Okay, right. Okay, itu saja slide dia. Okay, saya nak tunjukkan contoh bagaimana. Bukan. Okay. Nampak tak tajuk PowerPoint saya? Nampak. Nampak kan? Tajuk apa tu? Pengelupasan ataupun exfoliating. Okay. Biasa tak tengok muka. Saya nak tekan muka atas, cuba bayangkan muka Siti Nurhaliza tu kan. Macam mana keadaan muka dia. Dia tanpa make up pun muka dia, tanpa make up pun muka dia nampak glowing, nampak very very healthy kan. Mulus je kan. So kalau bandingkanlah dengan makcik-makcik yang memang kerja di kampung, okay? Bukan kita nak kutuk lah, bukan makcik kerja kampung, kalau dia beli facial pun kadang-kadang muka mulus juga, okay? Kalau yang pakai facial, okay? Mungkin muka guard ke ataupun yang kerja dekat sawah tu kan, okay, yang mungkin kurang kemampuan untuk pergi facial kan, okay. So saya pernah buat rawatan exfoliating ni
menggunakan microdermabrasion menggunakan diamond beads tu, memang that time kulit berbeza dengan kalau saya buat facial biasa, di mana dia punya glowing tu lain. Okay, jadinya kalau you ada belajar ni facial kan, jadi kalau facial tu disulamkan ataupun diselang-selikan dengan rawatan exfoliation, kulit akan lebih nampak berbeza dia punya appearance. Saya dah lama, saya rasa 6-7 tahun dulu saya buat. Lepas tu dah tak sempat dah. Okay. Saya memang nak pergi tapi tak ada masa, nak mencuri masa nak pergi. Okay. Jadinya so kenapa proses exfoliating itu menjadikan kulit kita lebih orang kata lebih glowing, lebih mulus, lebih halus itu, okey, itu yang kita akan pelajari hari ini. Okey, kadang-kadang pergi facial memang orang pergi facial, tapi pergi facial biasa dia tidak membawa hasil yang boom lah, macam kulit yang begitu halus, mulus macam tu. Dia banyak treatment yang kita boleh pergi, tapi exfoliating ataupun pengelupasan ini adalah satu facial yang saya rasa bagi saya it's amazing lah, amazing. Sebab dia dah akan menghasilkan kulit you macam up to mulus ni boleh sampai macam kulit baby, sebab dia, kita akan tengok dalam tajuk seterusnya. Okay, so you all nak tak kulit mulus macam Siti Nurhaliza itu? Sinak kan? So that is why kita akan belajar tajuk tentang pengelupasan exfoliating. Memang agak mahal sebab dia melibatkan ada beberapa proses yang kita kena lalui. Jadi dalam tajuk ini kita akan tengok definisi rawatan pengelupasan, kita akan tengok jenis rawatan, kita akan tengok prinsip, kita tengok proses sains dan alatan dan bahan. Okay, alright. Kalau dengar kita masuk kalau kita akan masuk tajuk pertama. Okay, kita akan masuk tajuk pertama. Sebab tadi masing-masing dah eager. Okay, sebab kat luar memang mahal nak buat rawatan ini, dan rawatan ini ada satu rawatan bahaya sebenarnya. Silap buat, rosak muka. Dia bukannya simply yang orang yang biasa buat facial. Okay, hari ni misalnya you pergi ke salon, kalau orang tu tak ada training dalam exfoliating, muka pelanggan akan rosak. Okay, it happen kepada pelajar college vocational college vocational Kuala Kangsar. Dia pergi latihan industri. Lepas tu dia punya salon owner tu suruh dia menjadi model untuk microdermabrasion tu. Okay, one of the rawatan exfoliating tu. Dia buat tiap-tiap minggu sebab dia nak tengok hasil. Happen that minggu ketiga kulit dia dah menipis dan luka. So bila kita kata pengelupasan, what happened to the kulit actually? Nipis. Nipis dan haki sebagai Dia nipis. Proses apa tu? Pengelupasan. Kalau you kupas buah tu kan, apa yang kita buang atas tu? Apa yang kita buat pada buah tu? Buang kulit mati. Kita buang kulit tu kan, kita buang pada kulit buah tu. Okey, sekarang kita nak kupas kulit kita. Tapi kita taklah buat macam kita ambil peeler, kita kupas pipi kita, tak ada. Okey. Tapi dia ada cara kita nak kupas dengan cara itu sebab saya kata pengelupasan ni adalah satu facial yang sangat bahaya dan yang hanya boleh dilaksanakan oleh beautician yang betul-betul dilatih. Dia tak boleh buat bila belanga dia tak ada knowledge. Sepatutnya proses exfoliating atau pemulasan kulit ini dilaksanakan paling kerap ialah 3 minggu sekali, sebab dia ikut cycle kulit kita. Sebab exfoliate tu dia buang kulit mati. Kalau dia buat seminggu sekali, kulit tu tak sempat nak tumbuh, dia pergi kupas lagi. Kulit dia tak sempat nak tumbuh, dia pergi kupas lagi. Itu yang bila minggu ketiga tu, student tu kulit dia sangat nipis. Saya rasa kalau kita torik pun boleh berdarah dah. Sebab dah tak ada. Sel atas muka ni dia punya lapisan
epidermis dengan dermis sudah habis. Sebab dia dah bagi dia menggunakan sama ada pengupasan secara kimia ataupun secara fizikal. Okay. Jadinya kalau kita tengok pada maksud, maksud ni bla 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 bla. Proses pengupasan adalah proses okay. Jadi kalau you baca ni kan, pengupasan adalah proses membuang sel kulit mati dari permukaan kulit anda dengan menggunakan, patutnya tadi saya probing. Jadi maksud pengupasan kulit tu apa dia? Patut saya probing you all tadi, jadi saya tanya bla bla bla. Okey, lepas tu jadinya alamak dah tak jadi pula saya punya strategi ni. Okey. Jadi kalau you all baca ni sebenarnya pengupasan tadi apa? Proses apa? Buang sel kulit mati. Sel kulit mati, kemudian tadi saya ada cakap ada menggunakan mesin, ada menggunakan fizikal dan kimia. Kimia tu chemical ialah kimia diplosik atau proses penyingkiran sel kulit mati pada permukaan luar kulit. Jadi eksfoliasi dilakukan untuk membantu memperbaiki warna dan tekstur kulit dan juga merangsang sel-sel kulit baru yang tumbuh. Dan exfoliating juga dapat melancarkan peredaran darah dan kulit sihat. Saya akan mula menerang. Kalau kita tengok sebab cycle kulit kita, dia akan tumbuh berapa minggu sekali dia akan develop the new cell. Berapa? 3 minggu. 2 hingga 3 minggu. Jadi pada 2 hingga 3 minggu itu bila sel kulit baru dah tumbuh, akan ada sel kulit mati di atas. Bila ada sel kulit mati di atas, sikit tak apa, tapi kalau bertumpuk, bertepek sel kulit mati di atas muka kita, itu yang berlakunya kulit kita kusam. Sebab sel kulit mati terlampau banyak atas kulit kita. Jadinya jadi untuk menghilangkan sel kulit mati yang kita tak nak tu, the best cara adalah kita membuat exfoliating lah ataupun pengupasan. Jadi kita menyingkirkan sel kulit mati pada kulit luar kita. Jadi exfoliating tu, bila sel kulit mati tu kita buang, dia akan merangsang dan dia akan memperbaiki warna daripada kusam dah jadi warna yang warna keping-pingan, sebab dah tak ada kusam tu kita dah keluarkan. Dan akan terpancarlah tekstur warna kulit yang sepatutnya. Dan bila kulit kita bersih, secara tak langsung akan merangsang pertumbuhan sel kulit yang barulah. Dan sebab masa kita buat rawatan exfoliating tu, kita akan gunakan dia punya gerakan yang menggunakan physical machine tu, gerakan arah rawatan yang arah sistem limfa tu. Sudut vacuum dia akan mengarah ke sudut limfa, jadi dia memperbaiki kulit kita daripada segi pengaliran darah dan juga sistem limfa supaya toksik buang. Jadi dia akan menjadikan kulit lebih sihat. Alright. Kita yang kedua itu dia punya maksud exfoliating. Tadi saya kata jenis pengupasan ada 2 kan, iaitu fizikal dan kimia. Kalau fizikal, kalau fizikal tadi apa yang saya dah terangkan sebelum ini? Guna mesin. Guna mesin fizikal. Kalau pengupasan kimia? Bahan kimia. Kita akan menggunakan asid. Sebab asid tu kalau adalah ejen pengupasan yang bagus untuk kulit lah. Alright. Jadinya kalau kita tengok pengupasan kulit secara fizikal, kalau tengok gambar sebelah tu, memang kita menggunakan mesin yang kita panggil microdermabrasion. Actually kalau kita guna scrub pun itu fizikal. Scrub.
Itu sebab 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali kita galakkan scrub. Tapi jangan buat tiap minggu scrub tu. Okay. Alright, paling canggih menggunakan mesin lah. Mesin dan juga kalau secara manual kita menggunakan scrub kat muka lah. Okay. Secara kimia kita menggunakan bahan kimia. Okay. Biasanya kita akan guna, memang kita akan guna asid lah. Okay. Bahan kimia berbentuk cecair yang disapu ke kulit muka dan bertindak balas dengan kulit lalu pengelupasan secara mild diketahui untuk menghilangkan sel-sel kulit mati dan minyak berlebihan di wajah. Dia juga bersifat cecair berbanding dengan physical exfoliation. Okey, biasa digunakan AHA, BHA, macam itulah PHA. Okey, ini dia ada 3 level Kalau perpelasan kimia ni ada 3 level, iaitu level surface, medium dan depth. Yang kita boleh buat, beautician boleh buat hanyalah surface. Yang medium dengan deep, doktor je boleh buat. Okay, jadi dia ada percentage lah yang ni. Okey. Jadi kalau tengok tentang tajuk, okey saya dah stop. Okey, tentang tajuk ini saya probe you all sikit-sikit je sebab tajuk ni agak baru dan saya tak bagi bahan untuk you all baca. Jadi penerangan saya kena lebih kena lebih mendalam. Okey, macam mana berlakunya exfoliating saya. Jadi bagi contoh metafora macam kita nak kupas buah, macam itulah kita kupas kulit kita kan untuk tapi kita kupas kulit kita tak gunakan pisau, kita gunakan mesin, iaitu biasanya kita gunakan scrub. Kalau mesin tu dekat hujung dia ada kita panggil diamond beads. Sangat halus diamond, sangat halus. Saya biasa tengoklah halus sebab dia mengelupas secara mild. Kita bila lepas rawatan tersebut dia tak nampak pun, after 2-3 hari baru kulit tu start mengelupas. Dia bukan macam scrub, kita rasa sakit, tapi dengan mesin microdermabrasion tu tak rasa sakit pun. Okay. Tak rasa sakit pun. Dia tak macam rawatan vampire tu kita rasa sakit. Yang microdermabrasion tak sakit pun. Pengelupasan kimia saya tak pernah buat. Kalau yang fizikal saya pernah buat lah. Pengelupasan kimia ni biasa kita akan apply very very thin. So yang surface kita boleh buat kat lab. Kita bubuh ada pesan-pesan kimia kita boleh apply, tapi sangat sensitif. Kulit kita selepas kita buat pengelupasan kimia lah sangat sensitif. Okay, ni yang pengelupasan fizikal. Kita tonyoh dengan guna dia panggil apa ni? Berus. Scrub muka ni, ini loofah semua kan, menggunakan loofah ni semua fizikal lah. Yang ni yang saya kata machine dermabrasion, nampak tak dia punya diamond dia tu halus ke ujung dia. Dia akan scrub muka kita. Okay. Yang acid yang ini. AHA. Okay, saya pun sekarang tengah guna produk BHA sebab muka saya jadi sensitif sekarang. Jadi saya guna yang mild punya untuk sebab muka saya dah start naik pigmentation. Sebab saya duduk rumah, saya duduk masak, doktor kata muka tak boleh kena panas. Sebab duduk rumah saya tak pakai sunblock. Saya pakai moisturizer, tak pakai sunblock. Jadi masa saya masak pagi, tengah hari, malam, dia naik pigmentation kat sini. So sekarang saya guna ordinary product ni yang ada arbutin, kandungan dia arbutin, ada bahan kimia, ada bahan asid sikit. Saya apply pagi dan malam, tapi saya tak nampak pengelupasan ni tak nampak, very mild je. Itu yang kita boleh gunalah dekat lab. Kalau pergi doktor, dia akan sapu dan kita akan boleh tarik itu. Kat doktor itu boleh buat. Kat lab tak boleh. Okay. Alright. So itu adalah maknanya kita nak menerangkan, kita kena bagi contoh lah. Probing masih kena ada. Okay. Alright. So faham ke tidak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak kemahiran menerang ni? Cuma untuk amali besok, micro teaching besok,
memang kena ada kemahiran menerang. Selepas kita probe, kita terangkan sikit baru kita simpulkan jawapan. Okay, lepas tu kalau kita nak buat formatif, kita buat formatif. Kalau kita nak buat sumatif, buat kat hujung. Saya nasihatkan besok, you buat sumatif lah dekat hujung sebelum kesimpulan dan penutup yang menggunakan apps tu. Sebab kalau biasanya kalau formatif tu kita bersoal jawab. Tapi yang kita guna apps selalu kat hujung. Sumatif untuk pengajaran tersebut. Sebab ada berkefahaman sumatif tu hanya di exam akhir sekali. Itu sumatif untuk semester tersebut. Tapi sumatif untuk pengajaran pada hari itu adalah soalan kita tanya di hujung pengajaran, setiap pengajaran. Itu sumatif bagi tajuk tersebut. Okay. Alright, ada soalan tak lagi nak tanya kat saya? Puan, kiranya kan kalau contohlah hari tu kita ajar 2 subtopik, kiranya kena ada probing, penerangan, probing, penerangan. Macam tu. Yes. Probing, penerangan. Sebab probing tu penting sebab kita nak pelajar tu berfikir idea. Nak suruh dia cari maklumat supaya dia bersama kita dalam pembelajaran dan dia boleh fikir ke arah apa yang kita nak inilah. Dia sebab SRT ni very easy sebabnya benda yang kita belajar adalah benda yang berkaitan dengan kehidupan. Tak susah. Kecuali subjek-subjek macam kosmetologi tu banyak konsep-konsep sains susah sikit lah, macam rawatan-rawatan tu memang dia tak pernah buat lah. Tapi kalau you ajar tentang tajuk-tajuk masakan, tentang sarapan pagi, makan tengah hari, nutrien, semua dia orang dah benda yang biasa kan. Jadi probing tu perkara yang wajib. Okay. Cuma macam tajuk hari ni exfoliating saya bagi tadi, saya masih probe soalan. Tapi soalan-soalan yang bukannya berkaitan dengan maklumat yang student tak tahu. Tapi kita boleh probe supaya dia berfikir ke arah itu. Dan maklumat yang penting tu pensyarah atau pengguru tu kena terangkan lah. Kalau saya suruh tadi Aisyah terangkan cuba apa yang faham tentang physical exfoliation, boleh tak Aisyah fikirkan alamak apa benda nak memaham physical. Okay, physical tu secara bukan chemical, secara nampak kan. Susah kita pelajar nak probe, nak dapatkan jawapan susah. Okay, kalau perkara-perkara yang dia orang satu pengetahuan baru. Okay, kalau pengetahuan baru tu kalau kita nak probe boleh, tapi kita kena bagi bahan dulu pada dia orang, so baca. Okay, kita buat flip classroom. Okay, boleh. Okay. Untuk besok tu mungkin penerangan tu buat sikit sajalah sebab saya cadangkan macam besok tu buat satu tajuk, satu subtopik pun cukup sebab 8-9 minit very sekejap kan. Induksi set 2 minit, penerangan penyampaian isi 4 minit. Lepas tu penilaian 2 minit. Ada 8 minit kan. Jadinya kena buat macam tu lah. Induksi set 2 minit, penyampaian isi 4 minit, penilaian 2 minit. Cukup. Nanti kalau dah minggu depan campur dengan kesimpulan penutup 2 minit lagi, jadi 10 minit. Penyampaian isi, probing dengan penerangan kita boleh go together sebenarnya. Kan? Kita probe pelajar, kita bagi penerangan. Ya. Ya, Din. Macam contoh kan ada kuis dekat belakang kan, ada apa tu penilaian sumatif. Jadinya kan soalan-soalan sumatif tu berkaitan ataupun sepenuhnya yang kita buat penerangan tu. Boleh? Okey, misalnya bagi contoh kan, mungkin sebenarnya soalan sumatif itu dia perlu menjawab objektif pada hari tersebut. Okay, misalnya objektif pertama, pelajar boleh menerangkan maksud rawatan osteoporosis. Dia mesti ada satu soalan yang suruh pelajar huraikan
maksud iontophoresis. Tetapi sebelum pelajar boleh menghuraikan, kita boleh bagi satu soalan sebab bila huraikan iontophoresis ialah level C2, kita boleh bagi dia satu soalan level C1 untuk sebelum dijawab C2. Macam contohnya iontophoresis adalah rawatan yang sesuai untuk kulit kulit berminyak ke, kulit ni ke, kulit ni. Okey. Soalan kedua, huraikan maksud rawatan iontophoresis mengikut kefahaman anda. Macam tu. Okey, boleh? Boleh? Sebab dalam kita membuat soalan ni, kadang-kadang kalau kita terus bagi soalan susah, pelajar-pelajar ni macam terdiam. Jadi kita kena ada psikologi, kita kena bagi soalan satu, soalan senang, lepas baru soalan kita nak. Okay? Boleh? Macam kita buat soalan untuk peperiksaan pun nanti saya akan ajar macam mana kita nak bentuk soalan peperiksaan. Misalnya objektif program, objektif bagi satu kursus macam subjek kaedah mengajar ni, okey. Saya tak bagi soalan susah terus biasa kalau yang pasal lah. Soalan satu tu dia macam agak senang sikit supaya agak pelajar tu bermotivasi nak jawab. Soalan kedua, soalan ketiga dia agak susah dan panjang sikit. Biasa macam tu. Psikologi kita membuat soalan. Okay. Nanti yang tu kita akan belajar minggu-minggu akan datang. Okay. Wan, Liza. soalan tu nak kena ada berapa banyak? Sebab saya punya objektif ada satu je. Buatlah dua. Itulah saya kata Okay. dalam okay, 2 ke 3 ke macam tu lah. Mungkin soalan satu cuba yelah makna kena level C1 lah kalau biasanya kalau C1 C2. Okay, tapi saya risau juga nanti bila you pergi sekolah nanti LMI, you kena buat soalan somatif peringkat C3 C4. Tapi itu nanti kita akan ada satu amali lagi untuk buat soalan yang C3 C4 tu lah. Saya rasa minggu lepas dah ni kan kita buat detail saya rasa. Macam nak bentuk soalan C3, soalan C2, C1. Saya rasa minggu lepas saya dah buat itu detail lah. Okay. Alright. So ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, saya yang saya rasa itu saja. Kita dah belajar ini tentang mana menerang kan, dah tahu kenapa perlu terang. Sebab bila kita bagi definasi, kalau kita tak simpulkan balik, tak bagi contoh, student dia punya pengetahuan kat situ je lah. Macam kita kata sarapan pagi ataupun kita kata kuih tempatan, dia punya pengetahuan kat situ. Okay, jadinya kita kena pandai explain supaya dia lebih faham. Kita bagi contoh, kita bagi kita bagi perbandingan yang tadi tu macam saya bagi tahu tadi kan. Jadinya student lebih faham bila kita menerangkan. Tapi kita kena probe dulu sebelum kita terang. Okay, alright. Kita belajar tentang teknik kan, kita belajar tentang teknik tadi, kita kena rancang, guru kena pengetahuan betul-betul mendalam tentang apa kita nak ajar. Okay, saya kalau nak mengajar tentang sesuatu topik itu, seminggu sebelum saya dah baca journal, saya dah siapkan PowerPoint, saya baca buku, saya cari buku online, buku fizikal saya dah tak cari sekarang, saya banyak cari e-book. Okay, jadinya kena betul-betul faham lah sebab macam saya belajar yelah maknanya ilmu yang kita tahu, yang kita ada, kita nak sampai pelajar kita kena lebih daripada pelajar kita lah. Jangan you nak ajar lepas tu kata tak apa belajar kat mesti dulu ingat lagi. No, tak boleh. You kena betul-betul faham. Okay. Okay, giliran Fatin tanya giliran esok dia back to normal balik. Minggu yang sebelum ni nanti saya nanti susun balik dia punya giliran tu. Nanti saya susun balik giliran tu. Okay. Lepas tu tadi banyak teknik lah yang tadi yang saya dah terangkan tadi.
teknik untuk menyampaikan kita kena pelbagaikan kaedah. Okay. Right. So sebab kemahiran menerang ni ada markah, jadi yang you all kena betul-betul faham lah. Okay. Jangan lepas probing, student baca balik definasi, lepas tu cukup, lepas tu pindah kepada subtopik yang lain, tak boleh. Cikgu kena terangkan balik, kena simpulkan balik, baru pindah kepada subtopik yang lain. Okay. Right. Kalau tak ada apa-apa soalan, okay, Ayu tanya besok kita nak start pukul apa? Nak start pagi ke nak start petang? Petang pun. Nak Petang. praktis dulu. Okay, so start pukul 2 boleh? Boleh. Pukul 2. Okay, pukul 2. Besok nanti saya bagi Gilderan. Okay. Alright, saya rasa itu saja kot. Dan saya minta semua anak FYP saya boleh tunggu sekejap. Nurin dah pindah bawah saya Nurin Nurin dah kena stay sekali. Anak FYP saya. Okay. Yang lain terima kasih, jumpa lagi besok. Terima kasih Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih Bye. Puan.